Assalamualaikum, anda sedang menonton Koresponden Bernama selama setengah jam bersama kami untuk kupasan berita dan topik pilihan setiap hari. Kita terus ke fokus utama hari ini. Tukang kayu wanita cekal banting tulang 4 kerat berbakti kepada sekolah. Cacat bukan penghalang untuk berjaya. Dan topik perbincangan hari ini, rukun negara sekadar tahu, faham atau dihayati. Teruskan bersama kami. Kami mulakan koresponden hari ini dengan perkembangan berita dari Biro Bernama Perak bersama dengan Nadia Jumri di talian Skype secara langsung. Okey Nadia, bercerita mengenai berita Mahkamah Syariah Perak menjadi Mahkamah Syariah pertama di Malaysia ini melaksanakan perkhidmatan bayaran secara dalam talian ataupun e-bayaran meliputi pembayaran seperti denda dan juga pendaftaran kes bagi memudahkan lagi orang ramai untuk melakukan pembayaran sekaligus dia akan mengurangkan lagi aliran tunai yang ia dilihat dapat mencegah ataupun dapat memutuskan sedikit rangkaian COVID-19. Dan mungkinkan Nadia mempunyai perincian yang lebih mendalam mengenainya. Silakan Nadia. Hello Nadia, silakan. Hello. Ya Nadia, silakan jawapan anda. Okey, perkhidmatan e-bayaran yang dirasmikan Ketua Hakim Syari'i Negeri Perak, Datuk Astari Muhammad Yazid baru-baru ini merupakan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad yang akan berbuka puasa pada 1 Julai depan yang meliputi pembayaran seperti denda dan pendaftaran kes. Ia memudahkan mana-mana individu yang dikenakan denda bagi kesalahan seperti halwat, judi, minuman keras dan sebagainya. Perkhidmatan ini juga terpakai ke atas pendaftaran kes yang dibuat oleh orang ramai dan peguam. Selain kad kredit dan debit, pembayaran juga boleh dibuat oleh orang ramai melalui aplikasi Merchant Terminal, Snap and Pay dan Jom Pay. Okey, namun orang ramai tidak perlu risau kerana perkhidmatan bayaran secara tunai masih diteruskan. Okey, menurut Ketua Deposit dan Pengurusan Tunai Bank Islam Malaysia Berhad pula, Muhammad Nur Zab, berkata perkhidmatan e-bayaran bukan sesuatu perkara baru dan penggunaan perkhidmatan berkenaan semakin meningkat susulan penularan pandemik COVID-19. Selain mengurangkan hubungan kontak antara individu, perkhidmatan secara dalam talian itu juga disifatkan lebih selamat dan terjamin penggunaannya. Okey Nadia, difahamkan ya perkhidmatan bayaran online ini terpakai atas kesalahan syariah berkuat kuasa 1 Julai ini. Dan kita nak beralih pula kepada berita selanjutnya. Ini pula mengenai cerita mengenai kebaikan dan juga nilai murni. Seorang tukang kayu wanita cekal membanting tulang 4 kerat menghasilkan pelbagai perkakas sekolah secara percuma untuk disumbangkan kepada Sekolah Rendah Islam Nur Ehsan Serin Titi Gantung Parit Perak. Sesuatu cerita yang menarik, begitu dekat di hati, begitu dekat di jiwa kita dan mungkin Nadia boleh kongsikan mengenainya. Okey, apa menarik mengenai ibu tunggal anak seorang yang dikenali sebagai Musukuddin Syamsuddin berumur 48 tahun ini adalah dia menghasilkan pelbagai perkakas sekolah hanya dengan melihat contoh gambar di Facebook. Dia yang merupakan ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru kerana anaknya Nur Insyirah adalah murid di tahun 2 di sekolah itu telah menghasilkan pelbagai perkakas sekolah seperti rak buku, almari, menyimpan sejadah serta Al-Quran, meja kaunter, kerusi dan meja menggunakan papan lapis tebal 1.27 cm. Perkakasan sekolah yang dihasilkan adalah sumbangannya bagi keselesaan 154 murid tahun 1 hingga tahun 6 di sekolah berkenaan kerana belum berkemampuan untuk menyampaikan bantuan dalam bentuk kewangan. Ketika ditempeli di sekolah itu,
Puan Musukubi atau lebih dimesra dengan panggilan Kak B ni berkata dia hanya melihat contoh gambar membuat perabot dalam media sosial seperti Facebook dan membayangkan sendiri untuk membuat bentuk perkakas sekolah dengan kayu yang telah disediakan pihak sekolah. Dalam sehari, Kak B boleh menyiapkan 2 hingga 3 jenis perkakas sekolah yang dibuat setiap Isnin hingga Sabtu bermula jam 8 pagi hingga 5 petang sejak pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pemulihan pada 10 Jun lepas. Dia juga mengambil masa 20 minit dari kediamannya di Kampung Lambu Kiri untuk ke sekolah yang terletak di titik gantung itu. Lebih menariknya, kebanyakan kelengkapan perabot di rumahnya di Kampung Lambu Kiri juga adalah hasil susannya sendiri, termasuk buaian, tempat meletak pakaian kotor, meja dan kursi. Dia sebelum ini bekerja di sektor perkilangan selama 25 tahun di Selangor. Okey. Namun minat membuat kerja pertengahan kayu ni sejak berpindah balik ke kampung halamannya sekitar 2018. Okey, katanya pihak pengurusan sekolah kini sedang mengumpul dana untuk membina sekolah yang baru meliputi bangunan blok 1 tingkat, 7 bilik darjah, bilik guru, pejabat dan sebuah makmal komputer di Gelong Pukuyu di Bota. Orang ramai yang menyumbang boleh menyalurkannya melalui akaun Bank Islam 08 0130 20101088 atau akaun Maybank 55811 85115991 atas nama tabung pembangunan sendiri. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Nadia atas berita itu tadi. Begitu banyak sekali laporan yang menarik di Perak dan kita seterusnya kita ke Kedah pula. Pastinya ingin mendapatkan perkembangan berita melalui biro bernama di negeri itu dan bercerita mengenai kegigihan seseorang walaupun pergerakan terbatas disebabkan ketidakupayaan fizikal dan tidak normal seperti individu yang lain. Namun insan yang bernama Syahari Hamid, 56 tahun dari Kodiang, Kedah, sesekali tidak menjadikan ia sebagai masalah utama untuk bekerja kuat demi keluarga tercinta. Dan untuk butiran lanjut mengenainya, kita bersama dengan Nurul Huda Ahmad Lufti yang telah ada pun laporannya. Silakan Nurul Huda dengan laporan anda. Terima kasih rakan penyampai di Wisma Bernama. Ya, Encik Syahari Hamid, 56 tahun dari Kampung Melele di Kodiang dekat Jitra. Encik Syahari menarik perhatian bahawa beliau berupaya menternak kambing biri-biri sejak 2011 yang kini memiliki lebih 30 ekor kambing biri-biri. Selain beliau bekerja mengutip botol kosong untuk dijual serta mengambil upah sebagai tukang cuci dengan pengusaha catering bagi menambah pendapatannya. Encik Syahari memaklumkan walaupun walaupun kudrat beliau tidak sama seperti individu normal yang lain, namun beliau tetap bersemangat untuk melakukan lebih daripada satu kerja untuk menampung keluarganya, memandangkan isterinya tidak dapat bekerja kerana mengalami masalah penglihatan di mana mata isterinya kabur. Encik Syahari memaklumkan beliau pergi mengutip botol kosong menggunakan basikal sebelum mendapat motosikal hasil ihsan pemberian seorang individu untuk memudahkan pergerakannya pergi bekerja. Beliau sangat bersyukur dengan hasil yang diperoleh daripada menjual botol, menjual kambing biri yang diternak itu dan juga mengambil upah sebagai tukang cuci, menggunakan tulang 4 keratnya meskipun tidak mempunyai pendapatan tetap, umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Hasil kerja kerasnya itu juga beliau mampu menghantar anak perempuan sulungnya yang kini berusia 22 tahun melanjutkan pelajaran di UiTM pada peringkat diploma. Untuk makluman penonton, Encik Syahari mengalami di mana tangan kanannya tidak dapat berfungsi dengan baik sejak kecil lagi dan menjadi semakin bertambah teruk apabila terlibat dalam kemalangan pada 2002 di mana lengan kanannya dan peha kaki kanannya patah yang perlu dipasang besi dan kini menyebabkan pergerakannya terbatas. Namun ia tidak menjadi satu alasan
enggan untuk melakukan lebih daripada satu kerja bagi mencari rezeki untuk keselesaan keluarga. Sekian, itu saja dari saya, Nurul Huda Ahmad Lutfi. Sekian, terima kasih. Itu dia, cacat bukan penghalang. Semoga semangat dan kegigihan ini menjadi contoh kepada kita semua. Terima kasih kepada Nurul Huda atas laporan itu tadi dan kita akan berhenti rehat seketika. Sekembali nanti dengan berita dari Biro Bernama Pulau Pinang. Nantikan, jangan ke mana-mana. Awas, gelombang ketiga. Gelombang ketiga dapat dihindari sekiranya kita amalkan penjarakan sosial dan memakai pelitup muka apabila berada di tempat awam. Mengamalkan norma baharu dalam pekerjaan. Elakkan sebarang bentuk aktiviti berkumpulan. Sekiranya kita gagal mengelakkan 3S, iaitu sesak, sempit dan sembang dekat, kita mungkin akan berhadapan peningkatan kes dan gelombang ketiga. Mari bersama kita cegah COVID-19. Kalau tadi kita bersama Biro Bernama di Kedah yang menyediakan pelbagai bahan berita kegigihan. Seseorang lelaki meneruskan kehidupan tanpa berputus asa. Dan sekarang ini kita beralih pula ke perkembangan berita lain di Biro Bernama pastinya di Pulau Pinang bersama dengan Nur Adila Abdul Wahab di talian Skype secara langsung ketika ini ya. Dan Adila, kita ingin bercakap mengenai usaha seorang penjual durian meneruskan jualan durian kepada semua pelanggannya di musim COVID-19 ini dengan menyediakan kelainan cara agar pelanggannya dapat menikmati durian dari gerai beliau. Okey, sekarang ni kita nak tahu bagaimanakah perkembangannya. Mungkin Adila boleh kongsikan dalam penjualan durian dalam norma baharu ini. Silakan. Okey, baik Nurul. Okey, peniaga itu iaitu Tan Ciwe membina 7 sekatan kayu untuk membolehkan pelanggannya memilih durian yang mereka mahu dengan teliti sebelum membuat pembelian. Selain sekatan kayu selebar kira-kira 2 kaki yang dibina sendiri, peniaga berusia 36 tahun itu turut meletakkan tanda garisan jarak 1 meter untuk penjarakan sosial pelanggan semasa beratur. Dan menurut Tan, sekatan dibuat untuk memisahkan setiap pelanggan dan mengelak daripada mereka berkumpul beramai-ramai di depan gerai. Dan hanya seorang pelanggan sahaja dibenarkan untuk berada di satu ruang pada satu masa dan pelanggan juga digalakkan mendaftarkan maklumat dan suhu badan mereka diperiksa sebelum dibenarkan membuat pesanan. Dengan kos pemasangan hanya kira-kira RM300, tetapi ia dapat membantu memastikan keselamatan semua pelanggan terjamin dan pada masa yang sama, pelanggan berasa lebih yakin untuk memilih jenis buah yang paling digemari tanpa membahayakan keselamatan mereka. Dan Tan yang menjalankan perniagaan keluarga menjual durian dan buah-buahan di Baya Terubung berkata pada masa ini gerainya hanya menawarkan perkhidmatan take away di mana pelanggan boleh datang dan memilih sendiri jenis durian yang diinginkan. Selain beroperasi dari 9 pagi hingga 8 malam setiap hari, pelanggan juga boleh memilih perkhidmatan dalam talian dengan memesan durian melalui durian kaki di Facebook atau di laman sesawan di kaki4896.wixsite.com. Dan katanya perkhidmatan penghantaran durian boleh didapati di 5 daerah di Pulau Pinang dengan caj penghantaran minimum RM5. Sementara bagi pelanggan di Kuala Lumpur, perlu membayar caj penghantaran RM30 dengan pesanan minimum 10 kilogram. Okey, saya tertarik dengan penghadang kayu yang diletakkan ya untuk menjadikan jarak antara pelanggan memilih durian. Dan tadi kita tinggalkan cerita mengenai durian dan kali ini kita berkisar pula mengenai pokok pisang lemak manis berbuah dari dalam batang pokok. Itu dikatakan menjadi tarikan penduduk kampung. Silakan Adila dengan laporan anda. Okey, baik. Sepasang suami isteri dia tidak menyangka pokok pisang lemak manis yang ditanam di belakang rumah di kampung Padang Cempedak dekat Tasik Gelugor telah mengeluarkan buah dari dalam batang pokok itu sehingga menjadi tarikan penduduk kampung. Pemiliknya, Rosli Ishak, mula menyedari pokok pisang tersebut berbuah dari dalam batang sejak 2 minggu lalu
Selepas kiranya yang kebetulan berada berdekatan pokok pisangnya memaklumkan kejadian luar dari keadaan itu kepadanya. Rosli atau lebih mesra dipanggil sebagai Pak Andakli berkata, setelah menyedari keunikan pokok pisang tersebut, penduduk kampung mula datang ke rumahnya untuk melihat dari dekat kejadian yang jarang berlaku itu. Dan namun ketika ini pokok pisang lemak manis itu mengeluarkan buah sebanyak 15 biji dan dijangka masak sepenuhnya dalam masa lebih sebulan. Dan menurut Rosli, selalu pisang yang sudah dimasak, beliau akan sedekahkan kepada pihak masjid di kampung itu dan beliau berharap pisang unik ini masak seperti biasa dan penduduk kampung dapat merasai hasilnya. Dan sementara itu, isteri Rosli iaitu Mahani Ismail berkata, setiap hari jiran tetangga akan datang ke rumahnya untuk mengambil gambar pokok pisang tersebut. Dan tambahnya, ini adalah yang pertama kali berlaku sejak mereka mula menetap di kampung itu 25 tahun yang lalu. Ya, itu sesuatu keunikan yang berlaku ciptaan alam. Jarang-jarang sekali berlaku. Terima kasih Adila atas laporan itu tadi dan kita akan berhenti rehat seketika. Sekembali nanti dengan topik Rukun Negara Sekadar Tahu, Faham atau Dihayati. Teruskan setia bersama kami. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Lima prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita. Bukan sekadar ikrar sahaja, sekali sekala dibaca semata. Lima prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Amalkanlah rukun negara dalam hidup harian kita tanpa mengira tua muda, mengekalkan warisan kita. Lima prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Lima prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itulah lima prinsip rukun negara. Ada berapa rukun negara? Ada berapa tu? Berapa? 5. Rukun negara ada 5. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Saya sayang Malaysia. Itulah lima prinsip rukun negara.
Masihkah ingat saat perhimpunan mingguan di sekolah seusai menyanyikan lagu Negaraku, kita dengan penuh bersemangat dan suara lantang mengangkat ikrar, melafazkan ikrar rukun negara. Malah pada halaman kulit belakang buku latihan sekolah pun tercetak kemas 5 prinsip rukun negara yang tanpa kita sedar sudah pun mencecah usia 50 tahun selepas pertama kali diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin pada 31 Ogos 1970. Dan begitu pantasnya masa berputar, bagaimanakah agaknya bilakah kali terakhir anda melafazkan kelima-lima prinsip rukun negara itu? Secara jujurnya, sejauh manakah tahap fahaman anda dengan prinsip-prinsip berkenaan dan apakah anda juga turut mempraktikkan prinsip tersebut dalam kehidupan seharian? Untuk kupasan topik ini bersama kita di talian Skype ialah Profesor Dr. Zaid Ahmad dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Hello Prof, apa khabar? Okey Prof, terima kasih Prof. Baik. Terima kasih kerana bersama kami di Koresponden Bernama. Okey Prof, kita nak sentuh mengenai topik kita hari ini iaitu mengenai rukun negara, sekadar tahu, faham ataupun dihayati. Bagi pandangan Prof sendiri, bagaimanakah tahap pemahaman rakyat Malaysia ketika ini? Adakah sekadar tahu, faham atau menghayati dan mempraktikkannya? Terima kasih Nurul mungkinlah saya boleh katakan saya adalah generasi yang menyaksikan rukun negara ini diperkenalkan kerana pada waktu itu saya berada dalam darjah 2. Saya sekolah darjah 1 69. Berlaku peristiwa itu dia 13 Mei dalam negara kita dan pada tahun 70 diperkenalkan rukun negara. Dan kami adalah di antara kumpulan pelajar yang awal yang melafazkan rukun negara itu dalam setiap kali perhimpunan di sekolah. Ketika itu Jadi saya pun tidak tahu bilakah perkara ini sudah tidak lagi diamalkan di sekolah. Saya telah meninggalkan sekolah begitu lama Namun begitu dalam hal ini, bila kita bercakap tentang rukun negara ini, pertama kita harus dapat memahami tujuan. Kalau sekarang ni kita popular dengan istilah maqasid. Apakah tujuan rukun negara itu dibina? Kita sebut namanya pun rukun negara. Jadi rukun ni apa? Rukun ini merujuk kepada soal kerukunan. Kita harus dapat hidup dalam kerukunan dalam negara kita yang berbagai ini. Dan dalam 5 itu walaupun jumlahnya ada 5 kan, tapi kalau kita nak huraikan atau kita nak lihat secara yang lebih mendalam dia banyak elemen terdapat dalam rukun negara itu. Dalam 5 ini di sana ada elemen kenegaraan sebagai seorang rakyat negara ini. Ada elemen kewarganegaraan, citizenship kita sebagai rakyat negara ini. Kemudian ada elemen patriotisme, ada elemen jati diri, ada elemen yang menunjukkan bahawa kita adalah sebuah negara hukum, negara yang ada peraturan, ada undang-undang. Dan juga yang lebih penting daripada itu, barangkali kita adalah sebuah negara yang punya peradaban. Kita ada yang itu kesusipanan dan kesusilaan. Maknanya kita nak menunjukkan bahawa kita adalah sebuah negara yang punya peradaban. Jadi ini adalah rangkuman daripada keseluruhan hasrat dan aspirasi kita untuk membina negara ini dan memastikan rakyat dapat hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Menikmati segala hasil yang ada dalam negara kita ini dan dia dapat dikongsi bersama dan dapat semua rakyat dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dalam negara ini. Jadi itu sebenarnya yang penting pada rukun negara. Coba bila ditanya tadi soal penghayatan, inilah persoalan besar yang kita perlu lihat pada hari ini. Itu awalan daripada saya.
Okey, Prof. Mungkinkah daripada segi penghayatan itu dilihat agak kurang kerana ianya mungkin dipraktikkan pelafazan rukun negara ini ketika persekolahan, ya, dan selesai kita telah meninggalkan sesi persekolahan, kita telah fokus dalam kehidupan seharian dalam alam pekerjaan, sedikit sebanyak mungkin agak terlupa di situ ketika itu. Dan bagaimanakah caranya untuk kita terus menanam semangat cintai negara dengan penghayatan kepada 5 prinsip rukun negara ini agar ianya terus menjadi pegangan generasi muda ketika ini? Ya, dia kadang-kadang perkataan seperti ini dia jadi mainan bibir, ya, sebutan yang disebut, dan tidak ada apa namanya, kita sebut penghayatan tadi, ya, tak masuk ke dalam jiwa dan tidak masuk dalam apa namanya ruang pemikiran kita. Dia bila kita sebut dia adalah uji negara, dia harus apa namanya menjadi suatu apa namanya orang kata suatu semangat atau spirit yang ada dalam jiwa kita. Apa saja tindakan kita, tindak tanduk kita itu harus berpandu kepada roh dan semangat rukun negara tadi, ya. Jadi kalau ini yang kita mahu melihat, maka saya kira apa yang kita lakukan selama ini belum cukup. Mana kata belum cukup untuk menanamkan atau indoctrinate, ya, mengindoktrinasikan prinsip-prinsip itu ke dalam diri dan jiwa masyarakat kita. Kenapa saya kata begini, ya? Saya mengajar kenegaraan Malaysia. Saya terlibat dalam hal-hal seperti ini ataupun dalam kurikulum, membina kurikulum seperti ini sangat lama lah, mungkin 20 lebih tahun dan sebagainya, ya. Jadi kita melihat dia kadang-kadang dia hanya tinggal dalam buku saja, dalam bentuk tulisan saja, ya, tapi tidak dalam bentuk amalan. Oleh sebab itu, saya merasakan, selain daripada usaha kita untuk menanamkan doktrin tadi dalam diri, kan, kita juga perlukan suatu, sebab saya sebut tadi kita negara hukum, ya, negara yang ada landasan undang-undang, ya. Kita perlu ada ketegasan. Ini yang saya kira perlu kita tunjukkan. Kita perlu ada ketegasan dalam memastikan rukun negara ini dipatuhi ataupun diamalkan atau dijadikan sebahagian daripada kehidupan rakyat. Apa maksud saya? Maksud saya ialah sekiranya terdapat. Prof. Dan seharusnya kita tidak seharusnya mendengar ataupun berkata saja, ya, tetapi menghayati dan juga turut membudayakan rukun negara. Terima kasih, Prof. Di atas laporan itu tadi, di atas perincian itu tadi, dan nampaknya kita tidak cukup masa ketika ini dan mungkin kita boleh bersiaran pada masa akan datang. Dan nampaknya sehingga di sini, kami sudah sampai di penghujung rancangan dan teruskan setia bersama kami di saluran Bernama TV untuk laporan berita terkini dari dalam negara. Pastinya bersama saya, Nurul Hidayat Umur. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Seterusnya bagi PKS dan syarikat di peringkat pertengahan atau mid-tier companies, kerajaan akan meneruskan pemberian grant dan pinjaman berjumlah 700 juta ringgit untuk membolehkan lebih banyak syarikat melanggan atau menggunakan perkhidmatan digitalisasi, dan ini termasuklah pertama 100 juta ringgit grant padanan digital PKS yang akan disediakan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi. Keduanya ialah 500 juta ringgit di bawah dana transformasi teknologi PKS sebagai pinjaman mudah, dan ketiga 100 juta ringgit grant otomasi pintar di mana setiap syarikat yang layak akan menerima grant sehingga 1 juta ringgit. Dalam usaha untuk membantu kelangsungan PKS yang terlibat dalam sektor kepentingan yang disasarkan, sektor perbankan akan menawarkan dana tambahan sebanyak 2 bilion ringgit melalui skim pembiayaan PKS Penjana. Pembiayaan ini boleh dipohon mulai pertengahan Jun 2020
dengan had sehingga RM500,000 bagi setiap PKS. Assalamualaikum, salam hormat. Buletin bernama Waktu Ini bersama saya Diah Muhammad Jaiz. Jumlah mangsa banjir di Sabah semakin meningkat malam tadi apabila 785 mangsa daripada 256 keluarga ditempatkan di 10 pusat pemindahan sementara atau PPS di beberapa daerah. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan 279 mangsa daripada 97 keluarga ditempatkan di 2 PPS di Kota Belud dan 396 mangsa daripada 126 keluarga ditempatkan di 3 PPS di Tenom. Selain itu, 72 mangsa daripada 23 keluarga ditempatkan di 1 PPS di Papar dan 38 mangsa daripada 10 keluarga ditempatkan di 3 PPS di Penampang.